Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit perkongsian daripada saudara Azmi Bugis serta memberikan sedikit ulasan berkenaan dengan isu yang akan dibentangkan kepada Majlis Senator Malaysia pada hari Isnin ni, 15 hari bulan Ogos, yang mana kenapa pencarum menuntut lagi untuk pengeluaran KWSP 2.0, yang mana Abang Azmi Bugis telah pun kompilkan alasan-alasan untuk tuntutan ini. Yang pertamanya adalah kerana pencarum tertekan dengan keadaan inflasi yang melanda negara kita sekarang. Okey. Keduanya, masih ramai lagi pencarum yang kehilangan pekerjaan dan sukar mendapat pekerjaan yang baru. Ketiga, pendapatan pencarum tidak seimbang dengan liabiliti yang ditanggung. Okey. Keempat, bekas pencarum yang berniaga tidak dapat membiayai kos bahan mentah dan tidak mencapai keuntungan yang seimbang. Seterusnya adalah kenaikan OPR yang telah menyebabkan kenaikan ansuran bulanan. Yang keenam, harga barang yang tidak dapat dikawal. Dan akhirnya, last sekali, kita sebagai pembeli yang paling akan menerima kesan. Ketujuh adalah kesan daripada pandemik COVID-19 yang memberikan kesan kepada industri kecil dan sederhana yang tidak dapat bertahan, tak dapat nak recover balik. Jadi memberikan impak kepada perjalanan perniagaan mereka ini. Dan juga pada era peralihan kepada endemik ini memberikan kesan kepada rider-rider, Foodpanda, Grab dan sebagainya, kerana permintaan untuk pembelian makanan secara online ni melalui servis mereka ini adalah sangat berkurangan berbanding dengan sebelum pandemik COVID-19. Okey. Jadi ini adalah perkara-perkara yang akan dibentangkan oleh Abang Azmi Bugis, yang mana malam ni beliau akan membuat live dalam Facebook. Okey. Jadi berkenaan dengan inflasi dan juga OPR ni. Okey, inflasi ni apa yang kita boleh faham adalah, mungkin ramai yang tak faham, inflasi ni adalah kenaikan harga barang. Satu roti canai dulu harga dia RM1, saiz yang sama. Okey, sekarang punya roti canai saiz yang sama macam ni, harga dia RM1.50. Jadi ada kenaikan 50 sen. Itulah inflasi, kenaikan harga barang. Dan inflasi ini, apabila kita sebut tentang inflasi atau kenaikan harga barang, sudah tentu dia akan berkaitan dengan OPR, kadar pinjaman asas, yang mana tujuan Bank Negara menaikkan OPR ni sebenarnya adalah untuk mengurangkan permintaan terhadap barangan di dalam sektor-sektor perniagaan ni semualah. Jadi apabila permintaan tu kurang, orang kurang membeli, jadi harga barang akan jatuh. Roti canai tadi sebab kita tak beli, ramai orang sebab sekarang inflasi, roti canai mahal. Lepas tu OPR dinaikkan, kita kena bayar loan pun kita dengan lebih tinggi. Jadi dia akan memberikan kesan pada kita akan berfikir dua kali nak belanja ataupun tidak. Jadi orang pun takkan belanja. Apabila orang takkan belanja, lama kelamaan permintaan roti canai itu berkurangan dan harga roti canai akan turun. Ini adalah logik daripada segi ekonomi, makroekonomi, mikroekonomi. Siapa-siapa yang belajar ekonomi ni memang dia orang tahulah. Okey. Lepas tu kebaikan OPR ni ni saya cakap dululah, adalah dia akan memberikan, apabila kadar pinjaman tu dinaikkan, kadar dividen bagi pulangan mereka yang membuat simpanan ni juga akan lebih tinggi. Jadi bagi orang-orang yang ada simpanan dekat bank dan juga sebagainya, mereka ni akan menikmati dividen yang lebih tinggi. Sebab bila kadar pinjaman naik, kadar pulangan pun akan naik. Kalau kadar pinjaman rendah, kadar pulangan pun rendah. Kita boleh tengok kadar pinjaman simpanan tetap ataupun fixed deposit dekat dalam laman-laman bank sekarang ni banyak yang sudah naik sebab OPR pun sudah naik. Itu penjelasan dari segi ekonomi. Tetapi masalah dia dari segi realitinya, yang pertama, apabila kita cakap tentang faedah ataupun dividen yang diperolehi bagi mereka yang mempunyai pinjaman, daripada 32 juta rakyat Malaysia, berapa ramai yang mempunyai
simpanan di dalam akaun bank mereka. Berapa ramai mereka ni yang invest, yang buat saving ataupun yang buat investment ni lah. Berapa ramai daripada golongan rakyat Malaysia ni, kerana majoriti daripada golongan rakyat Malaysia ni adalah golongan B40 dan juga M40. Jadi faedah daripada kenaikan OPR ni ataupun orang putih bagi benefit, hanya dinikmati oleh mereka yang berada ataupun mempunyai wang yang simpanan yang banyak. Tapi bagi kita rakyat biasa ni, golongan B40 dan juga M40 ni, kita tak ada menikmati faedah, sebab kita bukan nak kata tak ada simpanan, tapi realiti dia macam tu lah. Berapa ramai daripada golongan M40 ataupun B40 ni yang ada simpanan RM30,000, RM40,000 dalam akaun bank. Kalau kita ada, kita akan menikmati lah kadar dividen. Tapi berapa ramai yang ada simpanan macam ni. Tujuan OPR ni juga adalah untuk mengurangkan permintaan terhadap sesuatu barang. Okey, logik dia apabila barang itu kurang diminta, sudah tentulah harga dia akan turun. Ini logik daripada segi ekonomi dan memang fakta ni betul. Tapi at the same time, apabila kita naik ke OPR, rakyat perlu bayar lebih kepada pinjaman, kan? Jadi rakyat ni, kalau golongan B40, M40, gaji RM1,000 lebih, gaji RM2,000, kenaikan pinjaman kena bayar lebih RM100, bayar lebih RM80, bayar lebih sampai RM200-300 macam tu contoh. Okey, jadi macam mana mereka nak gunakan wang gaji mereka, wang pendapatan mereka untuk membeli barang? Dahlah disebabkan oleh inflasi, OPR pula naik. Kita faham tujuan kenaikan OPR ni nak kawal inflasi, tapi at the same time, sanggupkah kita korbankan rakyat kita ni daripada tak boleh, orang kata sampai nak beli barang makan pun tak boleh, nak beli orang tersanai tadi pun tak boleh, sampai terfikir sanggupkah kita biar rakyat kita ni berada dalam keadaan tersepit, berada dalam keadaan kelaparan? Sebab apabila kita cakap inflasi ni, barang makanan pun terkesan juga dengan inflasi. Takkan kita nak kata kurangkan permintaan terhadap makanan, habis rakyat duduk di rumah ni dia nak makan apa? Jadi sepatutnya mekanisme untuk penyelesaian masalah inflasi ataupun orang kata OPR ni perlulah dia ada satu mekanisme yang lebih baik. Dan sebab itu jugalah kita melalui PJR, Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat ni, menuntut untuk dikeluarkan lagi wang daripada KWSP. Sebab sekarang ni tidak ada satu mekanisme pun yang boleh memihak kepada rakyat. Saya minta untuk diwujudkan bantuan seperti bantuan khas COVID. BKC pun tak ada pihak yang sudi untuk entertain dan sebagainya. Dan kita minta tambahan untuk bayaran BKM untuk bujang, contohnya bayaran tambahan sebanyak RM50. Harga tong minyak 5 liter tu pun dah RM44. Jadi tambahan sebanyak RM50 saja. Jadi di sini adalah salah satu sebab kenapa kita masih lagi menuntut untuk pengeluaran KWSP. Dah kalau kata pihak yang berwajib dah tak boleh nak tolong rakyat, terutama sekalinya daripada kalangan pencarum KWSP, jadi siapa lagi nak tolong? Kita terpaksalah gunakan wang caruman kita dalam akaun KWSP ni untuk digunakan bagi survival harian kita. Poin yang kedua pula adalah berkenaan dengan masih ramai lagi pencarum yang kehilangan pekerjaan. Okey, jika kita lihat satu kenyataan media pada bulan Julai itu, kadar pengangguran pada bulan Jun berkurangan sebanyak 3.8%, terendah sejak pandemik COVID-19 ni, yang mana bilangan penganggur sekarang ini pada bulan Jun tersebut adalah seramai 630,600 orang, berbanding dengan pada bulan Mei 637,700 orang. Jadi daripada dua ini sebanyak 7,100 orang dalam sebulan tu dah dapat kerja. Alhamdulillah. Tetapi kita bercakap tentang 630,000 orang yang masih lagi tak dapat pekerjaan. Mereka ini masih lagi tidak dapat meletakkan diri mereka di dalam industri, di dalam sektor pekerjaan. Sebab itu juga kita meminta untuk diteruskan pengeluaran KWSP ini. Mereka ini 630,000 ni hampir setengah juta, lebih daripada setengah juta. Mereka ini bukannya pemalas, tetapi mereka ini kadang-kadang tergolong dalam golongan umur yang berada pada peringkat 40-an, 50-an. Pihak industri pun tidak berminat untuk mengambil mereka ini bekerja. Ini adalah salah satu masalah yang saya lihat tak pernah diketengahkan oleh mana-mana pihak pun, termasuklah tak mahu sebutlah mana-mana kan. Jadi tak pernah ada satu pihak pun yang menyuarakan tentang isu ini. Kalau dia kata tentang isu-isu pengangguran ni, dia akan ambil data, paparan data dalam media adalah bagi golongan-golongan belia sahaja di bawah 30 tahun sebagai contoh kan. Tetapi realiti dia daripada 630,000 yang masih lagi penganggur ni, majoriti adalah golongan-golongan yang berumur 40 tahun ke atas. Tetapi perkara ini tidak diketengahkan dan
solution ataupun penyelesaian bagi mereka ini yang masih lagi tidak mendapat pekerjaan. Tidak ada satu sebarang idea pun untuk membantu mereka ini. Mungkin boleh menggalakkan pihak sektor industri bagi pelepasan cukai dan sebagainya kalau ambil orang yang umur 45 tahun bekerja dan sebagainya, tapi tak ada satu pihak pun yang nak bagi cadangan macam ini. Hanya seronok bercerita, kadar pengangguran dah berkurang 3.8%, 7,100 orang dah dapat kerja dalam tempoh sebulan. Kita faham dia hanya mengambil masa, tetapi masalahnya bila dia hanya mengambil masa, macam mana mereka ini nak meneruskan kehidupan harian mereka? Mereka perlu ada sesuap nasi setiap hari. Dan yang ketiga dan terakhir sekali adalah berkenaan dengan pendapatan pencarung sekarang ni yang tidak orang kata seimbang dengan liability. Ini disebabkan oleh ada yang diberhentikan kerja kemudian dapat kerja baru, ataupun ada yang orang kata mengalami penstrukturan gaji dan juga sebagainya. Jadi kita tak boleh nak salahkan mereka ini. Mereka ini dulu hidup pada keadaan dan kemampuan mereka yang pada keadaan pada waktu itu 2018, 2019. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang boost, yang menaikkan ekonomi, menggalakkan mewujudkan buat pinjaman dan sebagainya, memberi keuntungan kepada pihak bank dan sebagainya. Mereka ini juga menjana ekonomi tempatan dan juga pelbagai perkara-perkara yang baik. Tetapi sekarang ini apabila pandemik, mereka ini kehilangan pekerjaan ataupun mengalami penstrukturan semula gaji. Jadi sekarang ini liability mereka dengan pendapatan mereka adalah tak seimbang. Kebanyakan yang saya lihat yang berkongsikan kepada saya di ruangan komen ataupun secara personal, pendapatan yang mereka perolehi ini rendah lagi daripada hutang bulanan mereka. Kadang-kadang ada yang tak cukup pun nak bayar, tapi majoritinya masih ada lebihan, tetapi lebihan tu sangat sikit, beberapa ratus ringgit sahaja. Kita perlu hidup untuk tempoh sebulan untuk mendapatkan gaji yang seterusnya dengan segala bil, yuran sekolah dan sebagainya. Jadi tekanan ini masih lagi berlaku kepada golongan di luar sana yang mengalami ataupun menjana pendapatan lebih kurang daripada liability yang mereka ada. Kita tak nafikan ada moratorium bersasar, tetapi adakah moratorium bersasar ni betul-betul dapat membantu mereka untuk mengurangkan dia punya bebanan hidup setiap hari. Jadi sebab itulah poin yang ini juga wajar untuk dipertimbangkan, menjadi salah satu alasan kenapa kita meminta untuk pengeluaran kena BSP ini diteruskan. Jadi bagi poin-poin lain tu, saya percaya Abang Azmi Bugis ada alasan beliau tersendiri, dan saya pun nampak apa sebab beliau memasukkan perkara-perkara tersebut sebagai alasan untuk membuat tuntutan ini. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan berkenaan dengan 3 perkara ini, yang mana mungkin ramai tertanya kenapa perkara seperti inflasi, OPR, apa relevan dan sebagainya. Jadi saya terpanggil untuk membuat sedikit penjelasan. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan masalah anda di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.